Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi memenuhi tugasan KUT 334 Psikologi Industri yang memberikan tugasan berkumpulan untuk kami mengenal pasti organisasi dan masalah yang terdapat dalam organisasi. Jadi untuk kumpulan kami telah mengambil Polis Bantuan UNIMAP sebagai satu organisasi untuk dikaji dan dijadikan sebagai kajian di dalam tugasan berkumpulan kami. Jadi sebelum tu saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Abdul Hafiz bin Al-Fattah, itu saya sendiri sebagai penulis. Seterusnya Muhammad Nazirul Ashraf bin Harun sebagai penulis juga. Kemudian yang ketiga Muhammad Solihi bin Muhammad Hanibah selaku penyunting bagi majalah. Seterusnya Aminah Atika binti Aspiah Mahyus selaku penulis, dan juga Nur Izzah Atira binti Hasan sebagai penulis. Okey, baik. Jadi Jabatan Keselamatan UNIMAP telah ditubuhkan pada tahun 2002. Jadi agensi ini ditubuhkan bertujuan untuk memastikan keselamatan kampus terjaga, di samping menjaga juga kebajikan pelajar. Seterusnya, pada awal penubuhan Jabatan Keselamatan UNIMAP ini ialah beroperasi di dua premis utama, iaitu di kampus Kubang Gajah dan juga Kolej Kediaman Taman Aman. Namun kini dia telah berada di seluruh kampus UNIMAP. Seterusnya, pihak Polis Diraja Malaysia juga telah meluluskan penubuhan pasukan Polis Bantuan UNIMAP pada tahun 2013 dengan misi untuk mempertingkatkan dan berusaha secara profesional berteraskan peraturan undang-undang bagi mewujudkan suasana kampus yang aman dan juga harmoni. Pihak Jabatan Keselamatan UNIMAP juga menjadikan visi mereka, iaitu menjadikan sebuah organisasi yang profesional, berteraskan perkhidmatan dan berkualiti tinggi bagi menjamin keselamatan Universiti Malaysia Perlis. Seterusnya, bagi penyataan masalah yang terdapat dalam Jabatan Keselamatan UNIMAP, yang pertama ialah kurang kaki tangan ataupun pegawai keselamatan yang bertugas. Seterusnya, di kalangan pegawai keselamatan juga terdapat tekanan masalah yang dihadapi oleh mereka dan dibawa ke tempat bekerja. Dan ketiga adalah komunikasi yang kurang baik antara pegawai dan juga pihak atasan untuk berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah ataupun berbincang mengenai masalah. Ini kerana faktor umur pegawai keselamatan bawahan yang lebih tua dan juga pegawai atasan yang lebih muda. Jadi pegawai atasan akan takut untuk menegur ataupun membetulkan kesilapan yang telah dilakukan oleh pegawai keselamatan yang lebih berumur ini. Seterusnya, objektif kami adalah untuk mengenal pasti masalah dalam organisasi Polis Bantuan UNIMAP ni. Kedua, kami ingin menghuraikan faktor masalah yang berlaku dalam organisasi Polis Bantuan UNIMAP ni. Dan seterusnya, mencadangkan langkah-langkah yang proaktif untuk menangani masalah yang berlaku dalam organisasi Polis Bantuan tersebut. Untuk garis masa projek, pada 11 hari bulan 2 2020 kami diberikan taklimat dan penjelasan tentang kajian yang akan kami jalankan oleh pensyarah. Seterusnya, setiap kumpulan harus memilih organisasi untuk dijadikan bahan kajian. Setelah memilih organisasi, kami juga harus mencari masalah ataupun kelebihan dalam satu organisasi tersebut. Seterusnya, pada 18 hari bulan 2 kami telah membuat perjumpaan kali pertama untuk kumpulan kami sendiri. Kami telah berbincang dan memilih organisasi Polis Bantuan Universiti Malaysia Perlis, dan kami telah bentangkan pendapat kami ini kepada pesyarat dan diterima. Seterusnya, pada 25 hari bulan 2 kami telah mengadakan perjumpaan kali kedua dengan membahagikan tugas dan juga menghuraikan beberapa objektif kajian untuk tugasan kami. Kami juga telah membincangkan proses untuk menjalankan kajian, di mana kami
ingin berjumpa dengan pegawai keselamatan tersebut, proses bagaimana, bila, hari dia, dan kami juga telah mengadakan satu appointment untuk menemu bual salah seorang pegawai keselamatan di Jabatan Keselamatan UNIMED. Pada 24 hari bulan 3, kami telah mengadakan perjumpaan seterusnya. Kami adakan untuk menanyakan ahli kumpulan kami tentang perkembangan semasa kajian kami. Kami mengadakan perjumpaan ini dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Kami berbincang di dalam grup WhatsApp kami dan membincangkan hasil temu ramah oleh salah seorang ahli kumpulan kami yang telah menemu bual pegawai keselamatan tersebut melalui aplikasi WhatsApp tadi. Pada 8 hari bulan 4, kami mengumpulkan maklumat yang diperoleh sepanjang kajian dan kami menggunakan aplikasi Google Hangout untuk berkomunikasi antara ahli kumpulan untuk mengumpul maklumat, seterusnya terus kepada tugasan membuat majalah. Dan pada 20 hari bulan 4, kami berjaya menghasilkan majalah berdasarkan kajian yang telah kami lakukan terhadap organisasi Polis Bantuan UNIMED. Untuk dapatan kajian kami pada kali ini, masalah yang terdapat dalam organisasi Polis Bantuan UNIMED, yang pertama ialah pegawai polis bantuan tidak memberikan sepenuh komitmen. Contohnya, terdapat segelintir pegawai keselamatan ini datang ke tempat kerja yang tidak menepati masa yang telah ditetapkan, sedangkan mereka adalah badan beruniform yang seharusnya mempunyai disiplin yang tingkat tinggi di dalam diri mereka. Kedua, masalah tekanan emosi yang berlaku dalam pegawai keselamatan juga mempengaruhi sedikit sebanyak prestasi pekerjaan mereka dalam menjalankan tugas-tugas seharian. Ini kerana jika terdapat masalah di rumah, kadang-kadang terdapat pegawai yang membawa masalah tersebut hingga ke tempat kerja dan menyebabkan mereka kurang berkomunikasi dengan rakan-rakan di tempat kerja. Ketiga, pihak Polis Bantuan UNIMED juga mengalami masalah kekurangan kaki tangan pekerja yang menyebabkan pegawai yang kurang itu terpaksa melakukan kerja lebih masa ataupun overtime dipanggil. Jadi pegawai keselamatan yang agak berumur akan lebih letih dan penat dengan tugas yang melebihi masa bekerja tersebut. Seterusnya, keempat pula, masalah interaksi antara pegawai atasan dan juga pegawai polis bantuan UNIMED, di mana terdapat sedikit percanggahan pendapat, kadang-kadang terdapat bantahan-bantahan yang tidak diterima. Di situ wujudlah masalah di dalam polis bantuan UNIMED tersebut. Jadi untuk kajian kami ini, kami telah mengemukakan beberapa cadangan untuk membantu polis bantuan UNIMED bagi meningkatkan kualiti ataupun meningkatkan potensi mereka di dalam menaikkan nama organisasi polis bantuan UNIMED ini. Jadi kami ingin mencadangkan supaya pihak polis bantuan atau pihak UNIMED itu sendiri mengambil dan menyediakan lebih ramai polis bantuan atau pegawai keselamatan yang baru bagi membantu pegawai yang sedia ada. Selain itu, pegawai baru yang diambil juga haruslah dalam kalangan pegawai yang lebih muda dan juga bertenaga supaya rondaan berkala di kawasan kampus dapat dijalankan. Jadi pegawai yang lebih muda ini kadang-kadang lebih tegas. So para pelajar akan lebih menurut dan juga takut terhadap pegawai keselamatan tersebut. Seterusnya, pihak Jabatan Keselamatan juga boleh memberikan cuti dan ganjaran kepada pegawai polis supaya lebih bersemangat dan bermotivasi dalam menjalankan tugas seharian mereka. Jadi mereka perlu sebagai insan ataupun manusia yang biasa, mereka perlu
cuti dan juga sedikit ganjaran yang dapat meningkatkan moral mereka untuk bekerja dan meningkatkan semangat mereka untuk bekerja pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Itu sahaja.